suami atasi masalah, menantu bergaduh dengan mertua pasal pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Berjumpa lagi kita kali ini untuk satu lagi topik yang menarik, iaitu 5 cara suami atasi masalah, menantu bergaduh dengan mertua pasal pusaka. So, untuk topik ni ada 5 poin yang sangat penting yang korang semua kena ingat. Untuk yang pertama adalah berkenaan dengan pentadbir. So, pentadbir ni adalah orang yang akan menguruskan harta pusaka si mati. So, kita biasa je dengar kan kematian berlaku di mana tak ada wasiat dan ada masalah dari segi pengurusan. So, contohnya situasi paling mudah lah dan banyak berlaku kat luar sana, kes-kes yang saya pernah handle adalah antara menantu dengan mertua. So dekat sini lebih kita kata menantu bukan pilihan. So bayangkan kalau misalnya situasi tu berlaku kepada korang, so macam manalah urusan pusaka si mati tu akan dijalankan. So waktu ni lah sebenarnya benda paling penting kenapa kita kena buat wasiat. Sebab bila kita buat wasiat, kita dah boleh melantik pihak ketiga iaitu pentadbir untuk mentadbir harta pusaka si mati. So kalaulah pun waris tu bergaduh di antara mereka, pentadbir still boleh terus jalankan tanggungjawab dia tanpa ada masalah. So dia boleh terus uruskan dari segi pelbagai. Contohnya dari segi interest loan. Korang kena ingat tau, benda paling utama adalah bila seseorang tu meninggal dunia, semua transaksi kena stop. Okay, stop maksudnya akaun semua kena tutup. So siapa yang akan buat kerja tu? Memang pentadbir lah akan kena buat. Kalau tidak, interest bagi setiap loan si mati ni memang akan terus berjalan. So memang tugas pentadbir ni sangat-sangat penting. Kalau tidak, memang akan jadi masalah. Itu belum kita cerita pasal hutang piutang lagi. So hutang piutang definitely lah kena settle kan. So pasal hutang piutang ni, anda boleh tekan link di bawah sebab saya pernah share satu video totally on hutang piutang si mati. Untuk poin nombor 2 adalah berkenaan dengan penjaga harta bagi anak bawah umur. So, korang semua biasa dengarkan berita sekarang ni dekat mana-mana akan bercerita pasal kematian pasangan serentak. Macam dah very common dah nowadays, sama ada kematian jalan raya ataupun dari segi apa-apa saja kemalangan yang berlaku. So, dekat sini korang kena tahu, kalau misalnya kedua pasangan meninggal dunia serentak, so harta yang ada untuk anak bawah umur yang anak yatim tadi tu akan dipegang oleh public trustee. So, bila nak buat tuntutan dekat public trustee, of course akan ada segala procedures, terms and condition yang kena waris untuk lalui. So, benda tu sebenarnya boleh dielakkan dengan kita buat wasiat. So, dekat dalam wasiat tu memang akan ada satu konten di mana mengatakan si mati ataupun kita atau wasiat boleh melantik siapa yang akan jaga harta bagi anak-anak tersebut. So, dekat situ very clear kita boleh lantik sama ada isteri ataupun suami dan ataupun yang paling biasa orang buat adalah dengan melantik syarikat pemegang amanah. So, berkenaan dengan topik ni iaitu penjaga harta anak bawah umur juga, anda boleh klik link di bawah sebab saya ada huraikan satu persatu detail berkenaan perkara tersebut. So, disebabkan suami ni telah melantik isteri dia sebagai penjaga harta anak ni dan dia telah letak dalam wasiat, so memang takkan ada isu pasal ibu dan ayah mertua ni yang akan merebut hak untuk menjadi penjaga harta anak yatim itu. So, ini adalah salah satu benda yang sangat penting di mana setiap pasangan yang ada anak bawah umur kena consider. Okay, poin yang ketiga adalah berkenaan dengan sedekah jariah. Okay, sedekah jariah ni adalah benda yang kita buat, kita harap apa yang kita buat ni memang akan dapat ganjaran di akhirat insya-Allah. So, saya yakin setiap seorang daripada kita ni memang ada buat sedekah waktu kita hidup. So, korang nak tak kalau segala sedekah yang korang lakukan ini waktu hidup ni akan diteruskan bila korang dah meninggal dunia nanti? So, tu sebab kalau kita buat wasiat, kita boleh letak zahirkan berapa
sedekah yang kita nak bagikan kepada orang yang memerlukan. So contohnya kita boleh allocate certain amount untuk kita berikan kepada pihak-pihak tertentu. So kira macam saham akhirat kita lah. Okay, so macam saya pernah lalui satu klien ni, ada seorang klien ni. So dia waktu dia hidup, dia memang sponsor 10 orang anak tahfiz. Okay, so daripada segi pembelajaran mereka, makan, pakai, minum dan sebagainya, so dalam RM1,000 setiap seorang. So dia sponsor 10 orang anak tahfiz. Setiap bulan dia spend RM10,000. Dan bila dia buat wasiat, dia cakap dia nak buat benda tu continuously, maksudnya diteruskan walaupun dia dah tak ada. So bayangkan betapa banyak ganjaran yang dia dapat, insya-Allah, untuk saham akhirat dia nanti. Yang poin keempat adalah berkenaan pesanan terakhir. Okay, pesanan terakhir ni memang dalam wasiat kita ada satu memang konten berkenaan pesanan terakhir. Pesanan terakhir ni adalah sesuatu hasrat atau harapan yang hendak diberitahu kepada waris dan ianya diberitahu melalui penulisan, iaitu melalui wasiat. So kita of course memang ada harapan dan hasrat yang kita nak anak kita, isteri kita, suami kita ni akan ikut apa yang kita hasratkan. Contohnya seorang ibu ayah hasrat anak dia jadi anak soleh, solehah, yang bertakwa, yang dapat mendoakan dia bila dia tiada nanti. So bila dekat sini dalam wasiat memang akan dibaca oleh pentadbir. Okey, pentadbir akan baca. Namun ianya tidak akan sama dengan apa yang nak disampaikan oleh pewasiat atau si mati tersebut. So saya suka cadangkan, selain daripada buat wasiat melalui penulisan, korang juga boleh buat video ataupun through the video ataupun audio, di mana korang sendiri boleh bagi tahu apa hasrat, harapan dan sebagainya, dan ianya akan ditunjukkan kepada waris setelah wasiat dibaca oleh pentadbir nanti. Jadi benda tu kata orang tu lebih personalized and dedicated kepada waris ni secara personally, dan harap-harap ianya akan menjadi sesuatu yang akan dizahirkan oleh waris hasrat tersebut. Okay, so melalui pesanan terakhir ni, so benda ni akan jadi applicable macam dalam kes tadi kan. Memandangkan menantu tu ada masalah dengan ibu mertua atau ayah mertua dia, jadi dia punya suami atau semati ni dah tahu dah benda tu. Cuma waktu dia hidup ni agak limit lah dia nak buat apa-apa, terbatas kan sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah tersebut. So dekat sinilah pesanan terakhir ni boleh main peranan, di mana dia boleh melahirkan hasrat dia, harapan dia supaya menantu iaitu isteri dia dan ibu ayah dia akan berbaik-baik, dan yang paling penting boleh mendoakan kesejahteraan dia bila dah dia tak ada nanti. Okey, yang poin kelima adalah berkenaan dengan memudahkan proses pentadbiran pusaka. Okey, so bila pentadbir dah ada, dia jadi lebih mudah sebab pentadbir ni straight away akan pergi kepada mahkamah tinggi untuk mendapatkan probate. So kalau misalnya tak ada pentadbir, so waris-waris ni semua kena berkumpul dulu, kena lantik seseorang di kalangan mereka nak jadi pentadbir. So waktu tu memang ambil masa lah ya, nak pastikan seseorang dilantik dengan semuanya bersetuju. So satu lagi, bila you ada wasiat, kita akan dapatkan probate dalam masa 4 hingga 6 bulan. Dia memang ada standard time frame. Okay, akhir sekali setelah pentadbir menjalankan tanggungjawab dia, bayar hutang, bagi sedekah semuanya, dan barulah pengagihan dilakukan kepada waris faraid dalam keadaan yang harmoni dan tidak menyusahkan mana-mana pihak waris. So, ada 5 sebab untuk kita elakkan permasalahan pergaduhan berlaku. So, setiap orang ada masalah mereka sendiri. Mungkin orang tu ada masalah antara menantu dan juga mertua. Ada orang pula masalah dia duit terlebih, tak tahu macam mana nak sedekah. Mungkin yang paling ketara adalah orang-orang yang ada anak berumur, dia tak tahu siapa yang akan jaga anak dia kalau dia tak ada nanti. Anda saja yang tahu masalah anda. So rancanglah dari sekarang bagi memudahkan anda dan waris di kemudian hari.